Al-Quranul Karim bukan hanya untuk dibaca dan bukan hanya sekadar mukjizat biasa. Tidak ada suatu Nabi dan Rasul mukjizat kekal hari kiamat melainkan Al-Quran. Kita tak sempat jumpa Nabi SAW. Kita tak sempat jumpa para sahabat dan para tabi'in. Tetapi kita sempat melihat mukjizat Nabi SAW. Semua mukjizat Nabi-Nabi lain akan hilang kehebatan mukjizat selepas wafatnya Nabi tersebut. Kalau kita pergi ke museum di Turki hari ini, kita akan jumpa tongkat Nabi Musa AS masih ada sampai kali ini, dikatakan wallahu alam. Tapi kalau tongkat itu dicampak, sudah tidak menjadi ular lagi. Demikian juga kita pergi ke tempat-tempat lain di dunia Islam, kita dapati, kita membaca sejarah bagaimana hebatnya mukjizat sesuatu Nabi. Tapi dia berakhir bila Nabi itu wafat. Kecuali Al-Quran. Al-Quran sebesar-besar mukjizat yang terus kekal hingga hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Ta'ala, kami yang menurunkan Quran, maka kami yang menjaga Quran tersebut. Quran turun bukan nak menyusah manusia. Jangan jadi susah dengan peraturan dalam Quran. Kerana Quran bukan nak menyusah manusia. Quran ialah panduan. Panduan untuk siapa? Liman yakhsha, bagi mereka yang takutkan Allah. Sebagaimana tuan-tuan sekalian, kama la tahtad sabil illa bidailin, sebagaimana tidak ada manfaat signboard sepanjang jalan bagi mereka yang tidak mau ambil peringatan. Letaklah 100 signboard sepanjang jalan sekalipun, sekiranya signboard itu tidak dipedulikan oleh pemandu, maka signboard itu tidak ada manfaat. Demikian juga Quran. Quran manfaat bagi mereka yang takutkan Allah, yang nak mencari kebenaran, yang nak mencari petunjuk, nak mencari kekuatan. Maka Quran, kalau sekiranya kita ingin bicarakan atau kita menerima sepucuk surat, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fadil pengurusi majlis, imam kita dan seluruh ahli dan kuasa yang saya hormati, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu ini, sama-sama ni i'tikaf. Mudah-mudahan kita diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas amalan kita. Hari ini kita berada pada satu hari bulan Zulhijjah, yang bermakna kita dah masuk bulan haji. Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Islam ni, dia selain daripada asas dia ada perkara yang disebut sebagai syiar. Sebab kalau kita lihat ibadah haji ni, sebahagian tu memang mendesak kepada perkara yang melibatkan syiar. Wa azim bin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Ayat haji ni Allah Ta'ala sebut tentang syiar. Serulah manusia untuk datang mengerjakan haji. Dia tak kata serulah orang beriman. Wa azim bin nas, seru manusia. Padahal kita tahu yang akan pergi haji ni ialah orang beriman, orang Islam. Tapi Allah tak kata serulah orang beriman, serulah orang Islam untuk mengerjakan haji. Bermakna bila disebut wa azim bin nasi bil haji, serulah manusia untuk datang mengerjakan haji, maka haji itu syiar. Selain daripada ibadah, syarat, rukun dan sebagainya itu, dia juga syiar. Bermakna satu ibadah haji itu dia menjadi syiar bagi Islam dan dunia Islam. Sebab itu Allah Ta'ala boleh je memerintahkan satu perintah, tak payah pergi satu tempat, tapi Allah Ta'ala mewajibkan kita pergi dan ibadah haji ni berapa hari? 9 Zulhijjah wukuf,
10, 11, 12, 13, 5 hari. Haji ni 5 hari je. Tapi yang pergi sampai 41 hari tu buat apa? Kan? Orang pergi haji 30 hari, 40 hari. Padahal haji tu 5 hari je. Tambahlah. Lepas kalau dia buat haji ifrat, lepas haji, dia kena buat umrah sehari. Baru 6 hari. Ya. Dia tak perlulah pergi sampai 30-40 hari. 41 hari. Menyebabkan kos akan bertambah berpuluh-puluh ribu. Ya. Tetapi oleh kerana nak pergi haji, nak pergi Mekah ni bukan benda yang mudah. Dan mengambil fadilat. Ni fadilat. Orang yang semayang 50-40 waktu di Masjid Nabi Madinah. Ya. Maka dia terlepas daripada sifat-sifat munafik. Ganjaran pahala semayang Masjid Nabi, gambaran semayang Masjidil Haram. Kita yang payah nak pergi ni, bila kita pergi, kita nak maksimalkan kalau boleh. Kenapa? Kerana kelebihan. Ya, fadilat tu. Tapi fadilat itu ya akhi, sahabat-sahabat semua, dia apa yang kita bawa di dunia, kita akan tengok di akhirat. Apa yang kita bawa di kampung, tuan-tuan nampak di Mekah. Ya. Jangan peliklah kalau dia orang pergi ke Mekah tapi tak semayang Masjidil Haram. Semayang di hotel. Dia isap rokok di hotel. Ya. Pergi berkelak, pergi program ziarah. Tapi tidak pergi semayang Masjidil Haram. Tidak mengambil kesempatan. Pasal apa? Kerana walaupun kita tahu bila pergi Masjidil Haram ni beribadah, kadang-kadang kita ni bukan rajin sangat. Kita tahulah kita bukan rajin sangat. Tapi suasana mempengaruhi kita. Kita sampai masjid orang semayang sunat, kan kita tak semayang sunat. Tengok kita semayang sunat, tengok orang semayang sunat, kita pun semayang sunat. Pasal apa? Suasana membentuk kita. Kita masuk dalam arus pusingan. Bila kita masuk situ, kita dibentuk. Itu pentingnya suasana ibadah itu dihidupkan. Hari ini suasana ibadah tak ada. Ya, kadang-kadang kita semayang di rumah. Bukan tak boleh semayang di rumah. Suasana ibadah di rumah tak ada. Ya, sebelah ni semayang maghrib, semayang di rumah. Yang ini duduk tengok TV. TV duduk bunyi, suasana ibadah itu tak ada. Yang menyebabkan kadang-kadang kita semayang sekadar melepaskan kewajipan. Ya. Siap semayang, siap. Ya. Tetapi hakikat sebenar ibadah ni, bila dia tunaikan, laksanakan, dia ada nilai yang lain. Contoh semayang, Allah Ta'ala sebut, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang tu boleh mencegah perkara keji dan munkar. Itu hasil. Bermakna kalau orang tu semayang, tiba-tiba dia berzina, dia semayang, dia minum arak, dia semayang, dia rasuah, dia semayang, dia buat benda tak betul. Jadi tak sampai matlamat semayang tadi. Ya. Sama juga kalau tuan-tuan tengok ada satu hadis Nabi SAW. Hadis ini ya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sabda Nabi SAW, "Ma min ayyamil amal salih fiha ahabbu ila Allah min hazil ayyam, yakni ayyamul ashr." Ayyamul ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika syai'. Riwayat Bukhari. Hadis 969. Kata Nabi SAW, tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 10 hari Zulhijjah. 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah. Inilah hari-hari ibadah paling disukai oleh Allah Ta'ala. Paling disukai oleh Allah Ta'ala. 1 hingga 10 Zulhijjah. Ya. Waktu ni, kita dah ingatkan Ramadan. Tak. Bila dengar hadis ni, bila Nabi sebut demikian, sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah? Apakah kalau orang tu berjihad fi sabilillah, mana lebih penting? 10 Zulhijjah
1 hingga 10 Zulhijjah. Atau pergi berjuang, berperang fi sabilillah. Mana lebih baik ya Rasulullah? Nabi kata lebih baik 10 Zulhijjah. Ya, lebih baik amalan 1 hingga 10 Zulhijjah. Lebih baik daripada berjihad fi sabilillah. Baik pada perang fi sabilillah. Illa, melainkan kata Nabi, seseorang yang keluar pergi berjihad lalu dia tak balik, yang dia mati syahid. Maknanya kalau dia balik dia berjihad tapi tak mati syahid, lebih baik daripada ibadah 1 hingga 10 Zulhijjah. Itu maksud hadis Nabi SAW. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, seorang yang keluar bersama dengan diri dia, dengan harta dia, falam yarji' min zalika syai', dia tak balik dah. Ya, dia tak balik dah. Maknanya dia gugur syahid. Orang ni memang lebih lah, memang kita tahu lebih. Maka kerana itu amalan kita, hadis ni general. Ada orang tanya, amalan apa Ustaz? Apa saja amalan? Nabi tak spesifik pun apa amalan. Nak berzikir ke, sedekah. Zikir kita 1 hingga 10 Zulhijjah ni tak sama zikir selepas ni atau sebelum ni, tak sama. Zikir masa yang paling dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berzikir ke, kita baca Quran ke, kita puasa sunat ke, kita buat apa sekalipun, hatta sembahyang berjamaah 1 hingga 10 Zulhijjah. 10 hari ini tak sama dengan hari-hari lain. Kita tak rasa, memang kita nampak tak ada beza, sama aja. Di sisi Allah Ta'ala dia special. Sebab itu kadang-kadang, contoh minyak wangi. Minyak wangi, tak pula sekarang contoh durian ke. Minyak wangi tak sama. Tak sama. Kadang-kadang kita masuk ke dalam minyak wangi, test yang tu, test yang ni, test, akhirnya tak tahu mana satu yang elok. Tapi ahli dia, pakar dia, dia tahu. Dia tengok pun dia tahu. Allah Ta'ala menjadikan demikian. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapakah istimewa sangat 10 hari ini? Apa istimewa sangat sini ni? Kata Ibnu Hajar ni tuan-tuan, nama makna anak batu. Dia ni belajar, waktu belajar dia bukan rajin sangat. Dan dia bukan cerdik, bukan orang yang genius lah, bukan. Pada awalnya dia sering kali lari keluar, dan hinggalah satu hari dia tengok air menitik di atas batu. Setitik dia tengok. Lalu dia fikir, air ni tunggu setitik je, tapi berterusan. Akhirnya batu tu jadi lubang. Dia buat kesimpulan, semua kita ada potensi, semua manusia. Tapi yang penting kita belajar, kita istiqamah, walaupun sikit. Orang Melayu dia ada patah, belakang parang kalau dia asah, akhirnya tajam juga. Belakang parang ni memang tak tajam, tapi kalau dia asah tiap-tiap hari, akhir tajam. Maksudnya apa kata Ibnu Hajar tentang hadis tadi? Sebab yang menjadikan istimewanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah kerana padanya terkumpul ibadah-ibadah yang besar dalam Islam. Semua terkumpul situ. Termasuklah dia kata sembahyang. Memang sembahyang ni tiada waktu. Sebab tu kalau kita tengok ibadah ni dia unik. Macam kita tengok ibadah haji, unik. Ibadah haji ni ada namanya wukuf. Dia duduk di Arafah. Ada ibadah tu dengan berlari. Pusing tawaf. Pusing. 7 kali. Ada ibadah jenis apa dia? Berjalan. Safa, Marwah. Safa, Marwah, patah balik. Safa, patah balik. Ada jenis ibadah haji ni, ambil anak batu balik. Cuba tuan-tuan buat sini, kutip anak batu pergi balik. Tak lama orang panggil polis.
Ada ibadah begitu. Ya. Dan sangat unik. Satu ibadah yang sangat unik, sangat istimewa. Kata dia, kerana dalamnya ada sembahyang, dalamnya ada puasa. Puasa sunat. 1 hingga 10 Zulhijjah, ada puasa wajib tak? Tak ada. Kecuali puasa sunat. Yang paling besar apa dia? Pada waktu hari wukuf. Ya, hari wukuf tu, ya, puasa yang paling besar fadilatnya. Allah ampun setahun dosa kemudian dan setahun dosa terdahulu. Ya, puasa sunat pada hari wukuf. Bagi orang yang tak haji, sunat puasa. Bagi yang pergi haji, makruh puasa. Ya. Orang pergi haji, dia tak digalakkan puasa pada hari wukuf. Tapi orang yang tak pergi haji, disunatkan berpuasa pada hari wukuf. Katanya kerana di dalam 10 hari itu ada ibadah puasa yang dituntut. Dan ada padanya sedekah. Pada 10 Zulhijjah. Apa sedekahnya? Ialah ibadah korban. Ya, orang yang mengambil bahagian sama ada kalau dia pergi masuk dengan haji ifrat. Ya, haji ifrat. Ya, sunat baginya korban. Digalakkan. Dia bawa binatang korban. Bagi orang buat haji tamattu' memang dia kena sembelih. Ya, kena bayar kifarah. Bayar dia punya haji tamattu' memang dia kena sembelih kambing seekor. Ya. Dan katanya lagi, dan di dalamnya juga mengandungi ibadah haji, dan semua ini terdapat pada hari-hari yang berbeza pada 10 hari tersebut. Ya. Jadi tak apalah. Ya. Dan oleh kerana itu sahabat-sahabat sekalian, saya tengok macam mana cabaran kita hari ini, kita tengok. Ya. Umat Islam hari ini berdepan dengan, bukan barulah, cabaran sesuai dengan zaman, betul. Tetapi cabaran-cabaran tak akhir ini, ya, menuntut kita semua kepada satu kekuatan yang sangat pelik, yang sangat luar biasa. Tak boleh biasa-biasa. Ya, tak boleh biasa-biasa. Ya. Cabaran ke depan ini umat Islam menuntut dia meneroka kepada benda yang lebih daripada biasa, amalan biasa. Persiapan biasa. Ya, akhir. Dunia tengah tak tahu nak bawa ke mana sekarang. Politik ke, ekonomi ke, undang-undang ke, sistem sosial ke, semua hilang hala tuju. Kompas dah rosak. Tetapilah sistem pun sekali. Sekarang orang tak tahu nak bawa ke mana sebenarnya. Dunia nak bawa ke mana sebenarnya. Manusia nak bawa ke mana sebenarnya. Apa sistem nak bina bagi negara. Ya. Jenayah harus mengakui gagal. Dunia gagal misalkan masalah jenayah. Ambillah negara maju sekalipun. Amerika, New York tu setiap 1 minit berapa puluh jenayah setiap 1 minit. Penjara buat penuh. Membuktikan bahawa undang-undangnya ada gagal. Ekonomi. Ya. Kapitalis, sistem kapitalis yang melaju dua pun orang akui. Ya. Apa yang berlaku ialah jurang, ya, dalam sistem yang ada, yang menyebabkan jurang makin besar, melebar di antara golongan kaya yang melampau dan golongan miskin yang menderita. Ya. Anda cakap dalam konteks saya duduk dalam kerajaan. Dan kita melihat perkara ini. Ya. Hatta dalam sistem hidup manusia, ke mana sebenarnya dunia nak pergi? Anak muda, ke mana kita nak bawa anak muda kita? Masyarakat kita, negeri kita, negara kita. Sebab tu saya kata bahawa asasnya Allah tidak utuh Nabi di negara maju. Nabi Muhammad tidak diangkat ke Rom, kuasa besar dunia masa itu. Nabi tidak dibangkitkan di Parsi. Nabi tidak dibangkitkan di India atau di China. Masa itu 4 kuasa besar dunia. Ya.
Nabi dibangkitkan di Mekah, wadil bighairi zatin, lembah yang kering kontang. Kemudian Allah Ta'ala pisahkan Nabi Muhammad dengan semua elemen manusia. Allah lahir Nabi Muhammad di Rasul, seorang yang ummi, yang butuh huruf. Padahalnya kalau kita nak pilih pemimpin, tentulah pemimpin yang boleh membaca, boleh menulis, boleh berhujah. Tak yang butuh huruf. Allah pilih Nabi yang tak reti baca, yang ummi. Tuan kena faham. Ummi ni bukan makna bodoh. Bukan. Kata Syekh Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirah, Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad, seorang yang ummi, yang tak reti baca, tak tulis, untuk memberikan perakuan bahawa Quran itu bukan rekaan dia, bukan tulisan dia, bukan hasil bacaan dia. Kalau Nabi ni reti baca, dibaca 5-60 buku, dikarang satu buku. Macam orang buat tesis, master ke PhD, baca, ambil quotation, buat akhir dia satu buku. Ya, tapi Nabi tak reti baca, tak reti menulis. Bukan makna bodoh. Sifat Nabi tu, sifat wajib bagi Nabi, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah ni bukan cerdik. Fatanah ni dia luar biasa. Orang istilah sekarang jenis, orang yang cemerlang, ya, bijak. Sebab tu dalam buat keputusan Nabi, keputusan dia bukan keputusan pada hukum sahaja. Keputusan dia ialah implikasi pada keputusan. Itu hebat dia. Ya. Mana ada manusia dunia yang boleh mengubah dunia seluruhnya? Hebat seorang pemimpin, dia ubah negara dia je. Hebat seorang tok mulu, mungkin dia je. Hebat seorang pemimpin, mungkin satu negara. Nabi Muhammad mengubah dunia. Hebat manusia, mungkin boleh ubah fizikal. Nabi Muhammad ubah fizikal manusia dan spiritual manusia. Ada orang tanya saya, dia kata, kenapa Islam ni payah sangat orang nak masuk? Ya. Orang agama lain, penganut agama lain, ataupun daripada agama lain. Tapi agama lain dia mudah dia masuk. Ya. Kristian ke agama lain mudah. Kenapa Islam payah? Saya kata, ya akhi, seseorang yang masuk Islam, dia mengubah semua. Makan dia berubah, dia tak boleh makan. Tengok agama lain, walaupun tukar agama, makan semacam. Ya. Sebelum masuk agama, katalah masuk agama, apa saja agama. Ya. Yang bezanya tak salib, mungkin salib tak cross satu, tapi pakaian sama, makanan sama. Islam tak. Bila seorang tu mengucap kalimah syahadat, mengubah keyakinan dia, pakaian dia berubah, makan minum dia berubah, sikap dia berubah. Dan kita nampak perubahan. Alhamdulillah. Ini kekuatan yang kita ada. Ya. Batu Islam bukan tampalan. Dan perubahan ini kita tengok Allah Ta'ala bila lahir Nabi Muhammad, satu yang ummi. Yang kedua, sebelum lahir ayah dia mati. Supaya apa? Jangan orang kata Muhammad dipengaruhi oleh bapa dia, didik dia, ayah dia, jaga dia. Kita sekarang kita sebut begitu. Oh, dia hebatlah. Bapa dia tu. Bapa dia hebat. Oh, patutlah anak hebat. Kan? Dia ni hebat. Pasal apa? Pak mentua dia hebat. Oh, menantu punya. Tak. Allah Ta'ala matikan ayah dia. Wafatkan ibunya waktu lahir. Siapa lagi pengaruh yang besar? Tok dia, Abdul Muttalib. Wafat, matikan. Allah matikan dia. Siapa lagi jaga dia? Abu Talib. Abu Talib jaga Nabi hampir 30-40 tahun. Abu Talib dengan Nabi. Tapi Abu Talib tak masuk Islam. Tak mungkin seorang yang tak masuk Islam boleh mempengaruhi Nabi Muhammad hingga jadi Muslim. Tak mungkin. Tengok. Maknanya nilai ni, ada orang kata Nabi Muhammad ni miskin. Tak betul. Yang maknanya paling kaya. Nabi Muhammad kaya. 1/5 harta rampasan perang milik Nabi SAW. Ya. Habis kenapa orang sebut Nabi ni macam susah, hidup miskin? Tak betul. Nabi kaya, tuan-tuan. Kuda Nabi bukan kuda padi. Kuda besar tu. Kita tengok pedang Nabi SAW.
bertatah permata. Ya. Nabi bukan miskin. Cuma Nabi ni pemurah. Nabi ni sangat pemurah. Di harta tu tak sempat lekat di tubuh dia, terus mengalir gitu. Ya. Tuan-tuan tengok hadis ni. Kisah. Seorang lelaki datang hadiah ke Nabi kambing 40 ekor. 40 ekor kambing. Ada sahabat dengar Nabi dapat kambing. Sahabat pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku dengar cerita kamu dapat ada kambing, minta sikit. Sahabat ni suka minta daripada Nabi SAW. Nabi kata ambil. Banyak mana suah. Nabi kata ambil lah semua. Ambil semua, tuan-tuan. Cuba kita dapat 40 ekor kambing. Ada orang mari minta. Yang minta ni 4 tua pula. Berapa ekor bagi? Dah ambil yang cik-cik tu kuku, nanti balik bela-bela lama-lama gemuk. Almarhum tu Uni Aziz. Dia ada satu tongkat. Tongkat tu dia tongkat perak. Diikat perak dan ada permata. Dan saya tahu tongkat tu mahal, ada orang hadiah untuk guru. Dan tongkat tu guru sayang. Dia sayang. Dia berjalan mana-mana masa tu dia bawa tongkat. Satu hari saya masuk ke dalam rumah dia, berbual dengan dia. Tengah duk borak dengan dia, masuk seorang pakcik. Orang kampung tu lah. Pakcik ni bawa tongkat juga. Tongkat kayu biasa lah. Pokok kayu apa pun tak tahulah. Tapi tongkat lah, tongkat kayu. Tuan-tuan tahu, dia masuk-masuk dia kata, Guru, kita tukar tongkat. Kita tukar tongkat. Tongkat pakcik ni kayu biasa tu, tuan-tuan. Yang tongkat Tok Guru ni, tongkat cantik, mahal, Tok Guru sayang. Pakcik ni pula minta tongkat Tok Guru tu. Saya nampak Tok Guru bersalah lah. Bolehlah kata boleh. Boleh. Dia tukar, tuan-tuan. Dia bagi tongkat daripada pakcik tu. Pakcik, dia ambil tongkat pakcik, tongkat kayu biasa tu. Dia pusing ke saya. Dia kata, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Kamu tidak dikategorikan sebagai orang yang melakukan kebaikan, melainkan kamu hadiah, kamu sedekah benda yang kamu sayang. Kalau kita nak masuk golongan dia sebut albir, kategori golongan yang melakukan kebaikan. Allah sebut ni, kamu kena sedekah benda yang kamu rasa sayang. Mari tabung masjid, tuan tabung 20 sen. Rasa tak nanti? Tak rasa. RM1? 10 ringgit? Rasa sikit-sikit. Jadi minimum 10. 100 menung 2 minggu. Allah Rabbi. Hebatnya bila kita tengok ibadah. Sebab tu ibadah tu jangan tengok ibadah tu. Jangan tengok ibadah tu saja. Sebab ibadah ni dia berkait. Contoh ya. Wuduk tu sunat ke wajib mengambil wuduk? Mengambil wuduk hukumnya sunat. Berwuduk hukumnya sunat. Sentiasa dalam wuduk ni sunat. Tapi bila nak sembahyang jadi wajib. Dia jadi wajib tu bila nak sembahyang. Kalau tak sembahyang, sunat je ambil wuduk ni. Tak wajib pun. Tetapi tidak sah sembahyang, mereka kena ada wuduk. Waktu tu wuduk jadi wajib. Kalau tuan-tuan nak sebuah negara clear hal tuju, dasarnya, kepimpinannya, tanggungjawabnya, memanglah kita tak mungkin dapat apa yang kita nak, melainkan kita kena libatkan, memilih juga mesti ada kriteria tersebut, ciri tersebut. Satu hari saya pernah bagi satu kertas kosong kepada seorang Tionghoa, orang Cina. Saya beri pada dia.
Saya kata cuba kamu senaraikan 20 ciri pemimpin yang kamu nak. Senaraikan. Macam kita bagi kepada orang perempuan. Perempuan, kita bagi kertas. Cuba senaraikan ciri suami yang kamu nak. Tepat pun senarai. 1, 1, 1. 10 kita baca. Semua cirinya ada pada saya, kata. Macam bila Tionghoa tadi, Cina tadi, saya bagi kertas dia, saya kata senaraikan 20 ciri pemimpin yang kamu nak. Dia senarai 1. Saya nak pemimpin yang adil, pemimpin yang bagus, bertanggungjawab, tidak menyeleweng, macam-macam senarai. Dan saya sebut semua ciri ini ialah ciri yang dituntut oleh Islam. Inilah sifat yang Allah ajar pada kita, inilah sifat yang Nabi sebut pada kita. Tapi tuan-tuan, kita tak mungkin dapat capai apa yang kita inginkan hanya melihat kepada ciri ataupun asasnya saja. Melainkan kita kena proses. Kena proses. Ya. Kita perlu lahirkan generasi yang bertakwa. Dia tak kira doktor ke, lawyer ke, engineer ke, pergi tak apa. Ambillah mana-mana bidang sekalipun. Tapi kita nak seorang pemimpin yang bertakwa pada Allah. Pemimpin yang soleh, bukan saja baik. Hari ramai kaki tangan yang baik. Bagus, kerja rajin. Pejabat. Ya, 7.45 dah sampai. Pukul 6 baru balik. Kerja hebat. Semayang tak? Tak semayang. Tak tutup aurat. Ya. Tak peduli nilai-nilai. Baik saja, tak cukup. Ya. Sebab tu Islam nak menuntut kita supaya amal itu yang iman satu bab, amal ni dia kata soleh. Soleh ni apa dia? Soleh ni ia tepat dengan kehendak yang Allah susun. Ya Allah tu. Guru saya kata soleh ni kita ambil anak kunci boleh masuk, boleh buka kunci itu soleh. Tepat. Banyak anak kunci masuk tak dibuka, masuk tak dibuka, tu tak soleh. Walaupun dia betul. Ya, ramai kerja yang baik. Ya. Tapi Islam tak nak kerja yang baik saja. Tak cukup. Contoh, hari ni orang bangga kalau pemimpin tak rasuah. Saya kata apa nak bangga? Pemimpin tak rasuah tu tak nak bangga apa? Memang tak boleh rasuah. Dia tak rasuah. Itu bukan benda yang kena bangga. Sebab memang sepatut tak boleh rasuah. Dia hanya buat benda yang sepatutnya. Yang kita kena bangga kalau pemimpin ke siapa ke, dahlah dia yang haram dia tak ambil. Yang halal pun disumbang lagi. Ini hebat. Yang halal pun dibagi lagi. Dia sedekah lagi, disumbang lagi. Duit dia disumbang lagi. Itu baru hebat. Kalau sekadar tak rasuah, macam kita lah. Oh bagus. Menantu saya tu bagus tak. Tiap-tiap hari beri makan pada anak saya. Isteri dia. Beri makan tiap-tiap hari. Bagus betul suami dia. Dia beli baju pada isteri dia. 2 helai setahun. Dalam isteri tu duduk rumah tu. Sewa rumah tak pernah ambil. Apa lagi? Bil elektrik tak bayar. Bil air pun tak bayar. Suami bayar semua. Bagus betul suami tu. Pun nak bagusnya, memang tu tanggungjawab dia. Dia hanya buat apa yang sepatutnya. Belum baik. Tapi oleh kerana dunia dah punah, sistem dah punah, bila ada orang tak rasuah, dia baru buat benda EPA je baru. Ya. Kenapa? Kan rasuah terlalu banyak. Penyelewengan terlalu banyak. Menyebabkan kalau orang tak buat, dia kata bagus. Ya. Macam orang puji, pakcik tu bagus betul, semayang rajin, semayang sunat. Rajin semayang sunat. Kan baguslah betul seorang. Yang pelik, kenapa kata pelik? Kau tengok pakcik macam mana? Saya pelik betul rajin. Pelik tu. Tu tak pelik. Yang pelik kalau dia lepas asar semayang sunat. Tu baru pelik.
baca Quran. Memang kita dituntut untuk baca Quran. Orang berajin tu tiap-tiap hari baca Quran. Lah, memang sepatutnya begitu. Dia buat apa yang sepatut sebagai seorang mukmin. Tapi macam nak sebutlah, dunia dah korup. Sistem dah korup. Sekarang dalam keadaan dua pertembungan ini, orang tengah mencari ke mana ada tuju. Jiwa kosong. Manusia sekarang kosong. Di banyak negara, agama dah tak jadi perkara penting. Ya. Tapi ke mana nak pergi tu kan? Seorang wanita di Pahang pernah telefon saya. Seorang budak muda. Telefon, nangis-nangis. Ya, dan cerita dia kata, hidup dia ni teruk lah. Dia sendiri sebut lah. Saya pun tak kenal dia. Sampai dia kata, Ustaz, saya ni tak ada dosa yang saya tak buat. Makanan, saya makan semua. Babi ke, arak ke. Tak boleh saya makan. Semayang tak, aurat tak tutup. Bebas, sebebas-bebasnya. Cuma dia kata, saya mari terfikir, aku nak bawa ke mana ni? Hidup ni nak ke mana? Ya. Dia sekarang, lepas mesti telefon, dia rasa hidup ni tak ada sudahnya. Sebab tu Islam, dia mengajar kita, hidup ini mesti ada matlamat yang kita nak tahu. Ya. Tuan-tuan tengok orang yang melakukan benda tak betul. Ya. Kadang-kadang mungkin kerana waktu jiwa dia kosong, tak tahu. Dan ini berlaku di mana-mana. Sampai peringkat LGBT, jantan sama jantan, boleh nak kahwin jantan sama jantan, diterima. Tak ke gila, tuan-tuan. Perempuan sama perempuan. Ya. Bebas berzina, bebas minum arak, bebas buat maksiat. Ya. Ke mana nak pergi? Kita ni nasib baiklah umat Muhammad. Kalau umat sebelum ni kita dah lama ditipu bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Kau Nabi Lut tu tuan-tuan, dosa homoseks. Allah balikkan negara. Dunia sekarang orang homoseks jadi biasa, elan pun tu. Rakam nama dia berzina, na'udzubillah. Share dengan orang gambar dia berzina. Kongsi gambar dia berzina. Ya. Maksiat ada 4. Semoga Allah Ta'ala ampun dosa kita dan lindung kita. Mula-mula seseorang yang buat maksiat pada Allah, dia mesti rasa bersalah. Rasa bersalah, dia rasa takut, dia rasa bimbang. Pasal apa? Sebab kita lahir, fitrah kita bersih. Bila kita terlanjur, kita buat, kita akan rasa bersalah, rasa berdosa, rasa. Ada yang bertaubat, minta ampun pada Allah Ta'ala, menangis-nangis. Macam cerita seorang sahabat Nabi namanya, tak sengaja Al-Qamah. Yang bukan Al-Qamah yang cerita dengan ibu tu, seorang lain, nama hampir sama. Dia minta ampun pada Allah Ta'ala, menangis-nangis. Kesilapan dia sikit je. Silap dia lalu bilik air yang perempuan mandi, ada satu pelepah tamar terbuka. Dia tertengok nampak aurat seorang wanita sedang mandi dalam bilik mandi. Kerana itu saja, dia terus lari, menangis bertahun-tahun, berbulan-bulan minta Allah, sampai Nabi tanya, mana pergi dia? Dia kata dia mengasingkan dia, Rasulullah, dia rasa bersalah. Panggil dia. Ya. Kering dia masa tu. Ya. Ditanya apa dosa dia? Dosa tu di sisi kita rasa Allah kecil ya. Itu disebut oleh para sahabat. Dia kata dia, zaman Nabi, zaman kami, zaman Rasulullah,
Zaman kami, dosa kecil seumpam batu nak ampak kepala kami. Tapi nanti di zaman akan datang, dosa besar dia semacam lalat hingga di tubuh dia. Boleh halau begitu je. Ya, betul. Sebab tu Nabi doa, Allahumma la yudrikuni zamanu au tudriku zamanan la yattabi'u fihi al-alim wa la yastahyihi fihi min al-halim. Ya Allah, aku minta lindung daripadamu supaya aku tidak bertemu dengan satu zaman, dan aku doa pada Allah Ta'ala supaya kamu semua wahai sahabatku tak bertemu dengan zaman itu. Zaman bagaimana? La yattabi'u fihi al-alim, zaman orang dah tak ikut panduan para alim ulama. Zaman orang tak dengar kata-kata alim ulama. Orang tak ikut pendapat alim ulama. Wala yastahyihi fihi minal halim. Dan zaman orang dah tak malu mata langsung terhadap orang yang baik akhlak. Tak malu, tuan-tuan. Bercium. Ya. Dengan mak ayah dia pun tak malu. Dengan ustaz pun tak malu. Dengan pak imam pun tak malu. Al-Halim ni orang yang akhlak baik, orang segan kata dia. Dia tak betul segan. Malu ke dia, suruh puan lari. Okok, ustaz lari sikit lah. Malu lah ustaz. Kan? Ustaz lalu. Ada orang isap okok tembak ustaz. Tak bisa lamboi je ustaz, merokok. Ustaz pun isap okok juga. Contoh. Ya. Tak malu. Tak ada segan. Saya satu hari dululah cerita lama, beberapa tahun. Saya pergi ke Turki. Masa tu baru peralihan. Daripada sekular yang teruk kepada peralihan sikit-sikit Islam di Turki. Ya. Masjid Al-Hamra. Masjid apa? Masjid Biru tu. Masa tu betul-betul jadi tempat pelancongan. Bukan tempat ibadah. Orang pergi melancong je. Ambil gambar. Tak ada sembahyang. Saya ni biasa pakai kopiah lah. Jalan mana masa pakai kopiah. Sebab saya ni tak baik. Tak kuat sangat iman saya. Saya bimbang takut. Kalau tak ada kopiah, lagi teruk. Jadi saya minta tolong kopiah, tolong aku. Kau jaga aku sikit. Kau bila pakai kopiah ni nak tengok perempuan lama-lama tu malu sikit lah. Ya. Kalau tak ada kopiah, rambut belah tengah, spek hitam, kacau. Saya bukan nak sebut saya baik akhlak tu, tidak. Saya pakai kopiah, saya berjalan. Ada satu couple berpeluk dalam perkarangan masjid. Dia nampak saya lalu tu, makin kuat peluk. Bin Nawi, betul. La yastahyihi fihi minal halim. Orang dah tak malu kepada orang yang baik akhlak. Tak malu. Qulubul ajib wa alsinatahum alsinatul arab. Nabi sebut ciri golongan ni. Apa dia? Hatinya keras seumpama hati orang ajam, tapi mulutnya petrah seumpama mulut orang Arab. Arab ni kalau bercakap, Masya Allah. Yang anak-anak kita yang biasa belajar di Mesir, tuan-tuan tahulah macam dia punya seni silat dia, seni bahasa dia, Masya Allah. Ya. Kadang-kadang kita masuk kedai, pandai dia Allah, Masya Allah. Bahasa dia, lagu-lagu dia, suara dia. Tapi kata Nabi, hati dia keras. Kita minta lindung, minta maaf. Minta lindung wanita yang mukanya cantik, hatinya keras. Minta lindung laki-laki yang nampak hebat, tapi sangat, dia panggil apa ni? Pandang barat. Sebab nilai kekuatan, di mana maruah seorang laki-laki dan di mana maruah seorang perempuan. Hebat seorang perempuan itu bila dia boleh menjaga perasaan malunya. Tebal. Rasa malu tu tebal dalam jiwa dia. Itu bagus. Tapi hebat seorang laki-laki, bagaimana dia boleh kontrol perasaan marahnya. Ya. Dia nak marah, dia boleh sabar. Muawiyah bin Abi Sufyan, Masya Allah, hebat. Muawiyah besar. Satu hari, dia rasa nak marah sangat pada seorang laki-laki.
Ya, waktu dia khalifah. Ya, orang tu kata macam-macam ke dia, merah muka nak marah. Dia pun masuk ke dalam bilik dia. Orang menyangka Muawiyah akan masuk ambil pedang dan pancung lelaki-lelaki. Itu biasa masa tu. Tapi Muawiyah keluar daripada bilik dia dalam keadaan dia basah muka, basah tangan. Orang tanya dia, orang rasa pelik. Selepas lelaki-lelaki itu pergi, kata pengawal-pengawal dia, kami jangka kamu keluar dengan pedang untuk pancung lelaki-lelaki ni. Kata Muawiyah, aku sangat marah pada lelaki-lelaki ni. Tapi aku sedar, marah tu daripada syaitan. Lalu aku ambil wuduk. Dia ambil wuduk supaya reda perasaan marah. Kata Imam Ghazali, yang penutup, kalau tuan-tuan rasa nak marah waktu berjalan, berhenti. Kalau nak marah waktu duduk, jangan bangun. Kalau waktu marah, waktu bangun, berhenti, jangan berjalan. Kerana perasaan tu dia akan naik sikit, lepas tu dia akan menurun. Sabar sekejap. Sekejap inilah yang payah. Melainkan, jaga 3 perkara. Kata Imam Ghazali, jaga makan. Ghazali pesan, kurangkan makan daging, ayam, ni hiduplah. Pesanan di pesanan penaja dia. Kurangkan makan daging, banyakkan makan sayur. Yang kedua, kata Imam Ghazali, jangan makan sangat banyak sangat di meja. Sekali-sekala makan di bersela di bawah. Ya? Makan di bawah bersela. Mengurangkan sombong kita, mengurangkan takabur kita. Ya, banyakkan hati majlis kematian. Dengar orang sakit, pergi ziarah orang mati, iring jenazah. Pasal apa nak buang sombong kita ni? Sombong ni semua orang ada, tuan-tuan. Ya. Sapu sampah di rumah, bersihkan longkang, bersih tandas. Buang sombong tu. Sombong ni Masya Allah. Kadang-kadang sombong bukan apa, bunyi besar motor dia, bunyi Honda Cup juga. Tapi bunyi kuat. Dan semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan menjadikan sentiasa istiqamah dengan 3 amalan. Pertama, Quran. Jadikan setiap kali tuan-tuan buka handphone pagi, jangan buka mana-mana app dulu. Buka Quran dulu. Disiplinkan diri. Kecuali orang call lah. Pagi jangan buka Facebook dulu. Jangan buka WhatsApp dulu. Buka handphone pagi, buka Quran dulu. Disiplinkan diri. Paling tidak kita baca satu muka. Tuan-tuan, bila kita tengok benda lain, kita ada banyak masa. Yang kedua, jangan tinggal sedekah. Jangan tinggal sedekah. Susah macam mana pun jangan tinggal sedekah. Sedekah tak semesti banyak atas kemampuan masing-masing. Tapi jangan tinggal sedekah. Okay. Kadang-kadang, minta maaf, tuan-tuan jumpa orang susah, orang miskin, cuba tanya dia, bagaimana sedekah? Kadang-kadang, kerana tak sedekah, sesiapa yang berkira dengan Allah, Allah juga berkira dengan dia. Bukan Allah kedekut. Tapi Allah nak ajar bahawa rezeki ni Allah yang tentu. Kadang-kadang kita bagi, Allah ganti baik. Dan yang ketiga, menambahkan ilmu setiap hari. Kerana sabda Nabi, siapa-siapa yang tidak menambah, man ata alayya la iza ata alayya yauman la asdadu, apa dia tu, iza ata alayya yauman la asdadu fihi ilman, ya, yuqarribuni Allah azza wa jalla fala burakali fi tul'i syamsi zakal yawm, kama qala. Kalau aku hidup satu hari dan tidak menambah sebarang ilmu yang mendekatkan aku dengan Allah Ta'ala, hilanglah keberkatan terbitnya. Hilang berkat satu hari hidup aku. InsyaAllah, semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa kita semua. Dan saya menjadikan kita hamba Allah bertakwa. Ya, mohon maaf secara silap bahasa sebagainya. Kita sama-sama bergerak membangun sebuah negara yang diberkati Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. InsyaAllah. Semoga tuan-tuan jadi anak yang soleh. Allah murahkan rezeki kita dengan sekian berkah yang ada. Dan Allah bangunkan negara kita sebagai negara yang dirahmati oleh Allah. Allahu a'lam. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, anda semua melihat sungai ni airnya terus mengalir, tak berhenti. Entah berapa puluh tahun beginilah alirannya terus mengalir, tidak berhenti-henti. Suka tak kita mendapat pahala seumpama sungai yang mengalir yang tidak berhenti? Tentu semua kita nak supaya pahala kita berterusan, ya, mengalir dan terus mengalir. Ya, macam mana kita dapat pahala seumpama air sungai yang mengalir yang tak pernah berhenti? Allah Taala sebut, ya, orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, orang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Kementerian Alam Sekitar dan Air, kita melancarkan program wakaf air. Ya, salah satu inisiatif di peringkat kementerian untuk memastikan supaya penduduk luar bandar, masyarakat orang asal, masyarakat yang terpinggir, yang jauh daripada sistem paip utama dapat bekalan air. Ya. Macam mana kita nak buat? Sebab kalau kita nak sambung daripada paip utama, kosnya sangat besar dan jaraknya pun sangat jauh, kadang-kadang 20-30 km ada satu perkampungan kecil. Apa yang kita buat ialah kita lancarkan program wakaf air bersama Yayasan Wakaf Malaysia. Program wakaf air ini, mekanisme kita buat ialah untuk mengenal pasti perkampungan yang kawasan-kawasan pedalaman bersama dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar, dan kita akan pastikan pun dapat bekalan air. Mungkin kita boring situ, kita buat sistem penapisan, kita letakkan tangki air, mungkin tempat-tempat yang perlu pakai solar, kita pakai solar untuk pastikan pam kita berfungsi. Kemudian kita salirkan air tersebut ke rumah-rumah pengguna. Alhamdulillah, hingga sambutan sangat baik, dan kita harapkan kita sebahagian daripada mereka yang mewakafkan harta kita untuk program wakaf air kebangsaan. InsyaAllah boleh Google, ya, jumpa dengan Yayasan Wakaf Malaysia dan pergi pada wakaf air. Ya, mudah-mudahan kita mendapat pahala seumpama air sungai yang mengalir yang tidak putus-putus. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.